Okey, selamat datang ke sesi pembelajaran pada hari ini. Okey, baik. Kita akan teruskan bagi unit 22 iaitu anak yang baik. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah sehari dalam kehidupan Alice. Okey, baik. Pertama sekali, kamu perlu sediakan buku teks muka surat 68, kemudian buku aktiviti muka surat 75 dan 76. Okey, baiklah. Mari kita lihat apa yang berlaku dalam kehidupan seharian Alice. Okey, pertama sekali kamu perlu kenal pasti objektif yang kamu nak capai pada hari ini, iaitu murid dapat melengkapkan teks atau perenggan menggunakan kata majmuk dengan betul. Apa yang kita nak fokuskan pada hari ini ialah kita nak lengkapkan teks ataupun perenggan dengan kata majmuk. Okey, baik. Okey, pertama sekali sebelum kita pergi ke lebih dalam lagi, kita mesti kenal pasti apa maksud kata majmuk. Okey, kata majmuk ni ialah rangkaian dua perkataan atau lebih. Ini kata kunci dia. Dua perkataan atau lebih yang membawa makna tertentu. Maksudnya dia adalah perkataan. Itu yang kita panggil sebagai kata majmuk. Kata tu adalah perkataan. Majmuk tu lebih daripada satu. Kalau tunggal, satu. Majmuk lebih daripada satu. Dua dan ke atas. Okey, bila kita gabungkan kata majmuk, maksudnya dua perkataan atau lebih yang memberi maksud kepada kita. Jom kita tengok contoh. Okey, ini buku teks kamu muka surat 68. Okey, di dalam buku teks kamu berkaitan dengan sehari dalam kehidupan Alice. Okey, Alice murid yang berdisiplin. Dia mengikut jadual harian yang ditetapkan oleh ibu bapanya. Okey, di dalam ayat di atas ini, perkataan jadual harian ini merupakan kata majmuk. Cikgu tulis KM. Ni adalah kata majmuk. Kenapa? Perkataan ni bila kita asingkan dia, contohnya perkataan jadual dan perkataan harian. Jadual bermaksud jadual kamu, susunan apa yang kamu nak letak di dalam jadual. Harian ni maksudnya hari. Bila kita gabungkan jadual harian, dia dua perkataan. Bila lebih daripada satu, iaitu dua perkataan ini, dia dah jadi kata majmuk sebab dia perkataan dan perkataan, bukan ayat ya, perkataan. Bila kita gabungkan dua ini, dia membawa satu maksud. Jadual harian ni maksudnya jadual kamu untuk sehari. Itu yang dikatakan membawa maksud. Inilah kita panggil sebagai kata majmuk. Ini contoh yang pertama. Okey, baik. Kita lihat pada waktu pagi. Okey. Dia kata jam loceng menunjukkan pukul 6 pagi. Okey, pertama sekali di sini kita boleh lihat perkataan jam dan perkataan loceng. Okey, dua perkataan ini sekiranya kita baca satu persatu, iaitu yang pertama jam. Jam membawa maksud jam lah kan. Okey, loceng ni adalah sesuatu yang berbunyi. Tapi bila kita gabungkan jam dan loceng, dia menjadi satu alatan yang kita gunakan dalam kehidupan seharian kita, iaitu jam yang ada loceng, yang kamu gunakan dia untuk kejutkan kamu pada waktu pagi. Okey, perkataan ni bila kita gabungkan jam dan loceng, dia jadi dua perkataan. Inilah kita panggil sebagai kata majmuk. Kita sambung. Alice bangun daripada tidur dan menyiapkan diri untuk ke sekolah. Okey, tak ada. Dia memakai baju seragam yang bersih dan kemasnya. Okey, kamu perasan tak perkataan baju dan seragam? Tapi bila kita gabungkan dia, dia jadi baju seragam. Kalau baju saja boleh jadi baju putih, baju hitam, macam-macam baju. Kalau seragam ni maksudnya sama. Bila digabungkan baju seragam, maksudnya baju sekolah kita, baju yang sama kita pakai dengan murid yang lain. Kan dia dah menjadi satu maksud. Bila digabungkan dua perkataan ni, perkataan baju dan perkataan seragam ni digabungkan menjadi satu gabungan perkataan, dia dah jadi satu maksud yang lain.
Itu yang kita panggil sebagai kata majmuk. Kita tengok pula ayat yang kotak yang kedua. Pada waktu pagi juga, Alice mencium tangan ibu bapanya sebelum ke sekolah. Sampai di sekolah, dia terus ke bilik darjah dan bersiap sedia untuk menghadapi pelajaran pada hari tersebut. Okey, di sini cikgu nak tekankan satu kata majmuk. Okey, perkataan bilik darjah. Kalau kita asingkan perkataan bilik dan darjah ni, bilik membawa maksud satu ruang. Darjah ni membawa maksud satu aliran. Bila kita gabungkan bilik darjah, maksudnya kelas kamu yang kamu gunakan untuk belajar tu. Bila kita gabungkan dia. Okay, ini adalah dua perkataan yang kita gabungkan menjadi satu maksud, menjadi kata majmuk. Okay, boleh faham ya? Okay, untuk kotak yang seterusnya ni, dia minta untuk kita bina satu perenggan cerita. Tapi ini cikgu tak tekankan kamu untuk kamu buat. Kamu tak perlu buat. Kamu hanya dengar sahaja contoh kata majmuk yang cikgu nak ceritakan kepada kamu. Itu sahaja. Kamu tak perlu tulis apa-apa. Okey, kita tengok di kotak yang ketiga ni. Dia kata berehat di ruang tamu. Okey, perkataan mana yang menunjukkan kata majmuk? Okey, berehat bukan. Di ruang pun bukan. Okay, ruang tamu. Okey, ruang tamu ni membawa maksud ruang di luar, di depan rumah kita. Ruang tamu ini adalah satu kata majmuk, iaitu perkataan pertama ruang. Ruang ni satu kawasan yang lapang. Tamu ni untuk orang yang hadir ke rumah kita. Itulah kita panggil sebagai ruang tamu. Bila kita gabung, dia menjadi satu kawasan yang mana bila tetamu datang, dia akan duduk di situ. Itulah ruang tamu. Tengok, dia ada dua perkataan. Perkataan ruang, perkataan tamu. Dia gabungkan perkataan ruang dengan tamu, jadilah satu kata majmuk yang membawa maksud. Yang kedua, membaca buku cerita. Okey, ini mudah. Perkataan buku cerita. Buku, biasalah buku kan, macam-macam buku ada. Cerita ni membawa maksud satu penceritaan. Bila kita gabungkan, dia jadi satu maksud yang sama. Okay, yang keempat, ini terang-terang dia bagi kerja sekolah. Okay, ini memang kata majmuk. Ayat pertama kerja, ayat kedua sekolah. Okay, kerja lah kan. Sekolah ni tempat. Bila digabungkan kerja dengan tempat, jadilah kerja sekolah ni ada satu perbuatan yang kamu perlu buat, iaitu kerja, tugasan kamu. Yang seterusnya, jadual dan waktu. Okay, bila digabungkan menjadi jadual waktu, kamu perlu susun satu jadual. Okey, itu adalah kata majmuk yang kamu perlu tahu, iaitu dua perkataan yang digabungkan menjadi satu makna yang tertentu. Kalau digabungkan, contohnya cikgu ambil kat sini, mencium tangan. Ini bukan kata majmuk sebab bila kita gabungkan memanglah ada maksud, tapi bukan maksud yang satu. Mencium satu maksud, tangan satu maksud. Itu dah jadi lain.